Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hal tasma'un? Waalaikumsalam. Okey, langsung saja Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baik, awal syai' ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an. Talabah majmu'ah A. Okay, 4. B, 4B. طيب 4B إن شاء الله في هذا اليوم كما عادي نحن نعلم في أسبوع 11 يوم الثلاثاء وأنا معكم في الساعة في محاضرة توتوريال. طيب untuk kelas tutorial. في هذا اليوم إن شاء الله قبل ذلك sebelum tu apa ni rekod tu tutorial rekod. Kita tolong kawan-kawan yang ada masalah main tu. Siapa rekod Fizuddin ke? Siapa? Lokman. Nanti Lokman rekod, tolong share dekat grup kita minta sebab apa yang kita bincang nanti saya rasa kelas 4 yang Khamis pun dia akan buat benda sama lah. Cuma hari ni kita buat sedikit kelainan saya dah sedia bahan-bahan dekat klip. Sebelum buka klip tu saya akan terangkanlah apa yang berkaitan dengan perbincangan hari ni insyaAllah. Baik, saya nak share tu dulu. Okay, hal antum tusyahiduna fi syashah am la fi laptop indakum. Nampak tak? Nampak Ustaz? Baik, syukran. Hari ni insyaAllah fi hadzal yawm sanatakallam atau sanunakish, kita bincang sikit tentang tugasan. Dan di minggu 11 saya yakin kot sebagai besar bulan telah pun buatlah kot sedikit sebanyak tugasan tu. Hari ni saya akan cuba perjelaskan bagaimana kumpulan tersebut boleh skor markah yang baik ataupun sama ada markah dia tu bagus ke tak bagus berdasarkan rubrik. Baik, ini adalah rubrik yang saya akan beri markah berdasarkan tugasan yang akan dihantar kepada saya nantilah. Saya jangkakan mungkin paling awal pelajar boleh hantar. Kalau nak hantar, boleh hantar terus minggu ni ke minggu depan ke boleh. Nanti saya akan sediakan satu link dekat klik untuk pelajar wakil setiap kumpulan upload tugasan nanti dekat klik. Okey, saya jangkakan mungkin minggu 13, 14 dah boleh pelajar hantar kat saya lah untuk saya beri markah. Baik, apa yang perlu saya perjelaskan kat sini ialah ini adalah skema pemarkahan yang saya akan beri kepada tugasan yang dibuat oleh pelajar lah. So saya jelaskan ni, Ahmad? Saya jelas ke? Ke sebelahan? Jelas Okey, baik. Rubrik penilaian tugasan PA 2.3 Hamlawi ini untuk saya 2, 3 pemarkah. Okey. Program sejarah moden pengajian bahasa Arab BAS semester 2 sekarang ni. Khusus 2.3 kajian teknologi Hamlawi. Baik. Tugasan pertama yang saya beri kepada pelajar ni, tujuan dia adalah untuk pelajar dapat membezakan pengkelasan perkataan Arab berdasarkan kaedah morfologi yang dipelajari dalam penggunaan ayat. Baik, sebab tu saya beri tugasan, saya minta pelajar berdasarkan juzuk-juzuk Quran yang telah dipilih oleh setiap kumpulan, kena pasti perkataan tu nasab ke, tasrif ke dan sebagainya tajuk kita dah belajar. Melainkan tajuk masadir saja. Sebab masadir ni cukup banyak dalam ayat Quran, dalam kitab bahasa Arab dan sebagainya lah. Perkataan masadir tu saya rasa cukup banyak. Okay. Namun begitu, suka saya ingatkan ni bonus je, ni bonus saja, bonus. Ini bonus, siapa nak buat. Kata nak buat pun tak apa. Okay. Anda kata dia nak buat juga masadir. Sebab masadir ni
yang kita belajar yang 4 tu, masdar, marrah, masdar hai'ah. Apa lagi? 2 lagi tu? Nak test sikit yang belajar. Apa lagi? Masdar marrah, masdar hai'ah, kita ada masdar apa lagi? Sinai. Sinai. Apa lagi? Masdar mimi. Masdar mimi, baik. Okay. Andai katalah sebab ni kumpulan, markah pun dia bergantung kepada individu yang buat kan, sebab saya dah beritahu setiap kumpulan dah agihkan muka surat mana yang dia cari, dan saya beri kebebasan ke pelajar, dia rasa nak cari dalam kitab hadis ke, dalam kitab mana-mana dalam internet dan sebagainya dia jumpa tu, okay, masing-masing boleh buat berdasarkan individu. Maksudnya saya tak paksa, tapi kalau individu tu dia rasa dia nak cari maklumat tambahan, dia bertambah untuk yang 4 kategori masdar tadi, saya izinkan. Jangan ambil masdar soreh tu, masdar rubai, khumas itu memang terlampau banyak lah. Tapi kalau pelajar tu dia nak fokus kepada masdar sinai ke, masdar marrah ke, masdar hai'ah ke, dan masdar mimi tu pada jumpa dalam juzuk yang dicari, kitab yang dijumpa kat mana-mana, dan dia nak masukkan dalam tugasan dia, saya izinkan. Itu dulu. Okay. Sebab yang penting bagi saya ialah pelajar dapat mengenal pasti perkataan, membezakan perkelasan. Dia belajar tajuk apa dekat Hamlawi, dan dia cuba terapkan, dia cuba aplikasi dalam tugasan. Itu je. Faham? Saya tak wajibkan. Yang wajib ni adalah tajuk selain daripada masdar. Tapi saya kata bonus, saya kata macam belajar tu di advance, dia rasa dia nak buat lah, dia nak cabaran saya, dan dia masukkan dalam tugasan yang masing-masing buat tu. Okay? Pada setiap kumpulan tu, saya tak paksa semua orang buat, tapi mungkin kumpulan tu dia rasa dia ada kemahiran nak buat, dia cuba challenge dia punya kefahaman, dia cuba cari maksud dia tambahan tu, dia masukkan dalam tugasan dia. Okey? Baik. Setakat ni ada soalan tak? Jelas penerangan saya? Hello? Jelas ke? Jelas ni. Boleh Macam okey ke awak semua ni? Hello? Macam semacam Okey Ustaz. okey, boleh? Boleh. Okey. Boleh. Ni saya tak tahu. Pelajar dia rasa macam beban ke apa, saya tak tahu ni. Tapi saya kata tadi saya tak paksa sebab saja saya beritahu kalau siapa nak buat, dipersilakan. Dia nak cuba challenge diri masing-masing. Tapi yang asas tu tajuk apa? Nasak, tasrif, apa lagi? Tafdhil, ta'jub, i'lal ibda tu confirm boleh lah. Al-idgham, nak masuk tu, nak cari tu boleh cari, tak ada masalah. Okay? Dan kalau nak tahu satu lagi yang masdar 4 tu, dipersilakan. Okay. Sebab apa dipersilakan? Okay, saya akan beritahu tak mana dia boleh skor markah yang baik kalau dia buat. Kalau tak buat bukan kata skor markah dia rendah, tak. Maknanya dia mungkin tak akan capai sangat baik ni lah. Apa kategori sangat baik ni. Okay. Siapa yang tak buat mungkin boleh sampai dengan sangat baik, tak ada masalah. Cuma saya kata siapa nak buat, dipersilakan. Baik. Saya beritahu macam mana nak skor markah yang tinggi. Untuk 30 markah, maka saya telah pecahkan kepada 6 elemen. Kena pasti, analisis, aplikasi, membuat keputusan, sintesis, format persembahan. Okey. Jadi 6. 6 kali 5, kalau markah tinggi, setiap elemen ni 5 markah, 6 kali 5 ialah 30. Jadi contoh okay, katakanlah kumpulan tu dia dapat juzuk yang ke-10 katakanlah. Lepas tu dalam ahli kumpulan dia ada 6 orang. Kemudian dia dah bagi dah ayat ni kepada ayat ni, siapa yang buat, ayat ni kepada ni siapa yang buat, dan sebagainya. Itu pernah pada kumpulan terpulang kepada kumpulan bagaimana dia agihkan tugas satu mengikut ahli kumpulan masing-masing. Okey. Dan itu yang markah saya beri dekat format persembahan. Maksudnya dia agihkan tugasan, dia dah susun macam mana muka surat ni, siapa nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5 disusun secara kemas dalam tugasan tu. Itu dapat markah kat sini lah.
Okey. Okey. Kenapa pasti topik utama? Maknanya topik utama maksudnya topik-topik tajuk yang dia pelajari itulah. Maknanya ayat dia tu dikenal kat mana tafdil, kat mana nasab, kat mana tasrif, kat mana ada idgham ke, kat mana ada apa sekejap lagi, i'lal ibdal dan sebagainya. Itu nama dia kena pasti topik utama. Jadi katakanlah pelajar tu tidak boleh kena pasti, tak tahu pun ini nasab ke, ini tasrif ke, ini apa ke, dia buat semua salah. Katakanlah dia senarai perkataan tu, tapi bila saya cek, tak kena, ni bukan tasrif ni bukan nasab ni dan sebagainya, maka saya katakan dia dapat markah 1. So dia dapat sangat lemah. Okay? Ataupun dia kenal pasti tapi tak berapa betul, banyak yang salah daripada betul, maka dia mungkin lemah. Ataupun dia pertengahan, ada yang betul banyak dan ada yang salah sikit je, maka itu memuaskan. Yang 4 ni katalah dia jumpa dalam 40 benda dia jumpa, dan daripada 40 tu dia betul 30. So bagi saya baiklah. Okay? Dan katalah pelajar tu dapat kena pasti ke semua benda yang dia cari tu dan kesemuanya tepat, maka saya kata dia dapat poin 5 untuk kena pasti elemen dalam tugasan tadi. Jelas? Jelas ke? Jelas. Itu saya bagi markah. Seterusnya, topik utama. Okey, topik utama maksudnya dia tadilah. Jadi dia kena pasti, kemudian dia analisis. Maksudnya di sini dia susun lah kan, disusun. Ayat ni adalah topik ini dia kemungkinan agak disusun mengikut tajuk. Ayat ni dia kumpul. Ini semua duduk dekat dasar. Ini semua duduk dekat tasrif dan sebagainya. Okey. Jadi dua-dua ni dia saling berkait. Yang pertama dia kena pasti topik, dan yang kedua tu dia analisis. Maksudnya dia dipecahkan mengikut kategori ke dan sebagainya. Bila susun. Okey. Kata dia tak boleh susun dengan baik. Tadi kena pasti, dikenal. Maksudnya dia dapat susun dengan baik. So kalau susun dia lemah, dapat 1 markah. Kalau susun itu cantik, menepati kriteria yang dipelajari tu, maka dia dapat markah yang 5. Itu dari segi saya beri markah lah. Okey, subtopik ni lah. Setiap tajuk tu kan kita ada pecahan-pecahan dia kan. Dia ada macam i'lal, dia ada i'lal bi hazfi ke, i'lal bi naqli ke, kemudian ada pecahan ni pula. Yang ni apa tu? Waw, tuqlabul hamzah ke apa tu. Dia boleh kategorikan. Dia bukan setakat kategori i'lal ibdal saja, tapi dia boleh kena pasti. Ni tajuk topik ni. Ni topik ni. Dia boleh kategorikan. Oh, ni nasab ni kategori yang ni. Ni nasab kategori yang ni. Dia boleh perincikan. So kalau pelajar tu sampai level tu, dia dapat markah yang baik lah. Markah 5 ke, markah 4 ke 3 bergantung kepada perincian yang dibuat tu. Okay. Dan juga membuat keputusan ni samalah ni. Maknanya dia dapat kena pasti. Ada pelajar tu dia buat subtopik, tapi mungkin subtopik tu tak berapa tepat. Salah letak kan. So kat situlah yang membezakan markah setiap individu tu. Kumpulan mungkin dapat markah yang sama dari segi format persembahan, tapi dari segi perincian masing-masing buat tu, saya mungkin akan ada perbezaan di antara individu. Markah dia nanti bila saya cek, mungkin tak akan samalah walaupun dalam satu kumpulan. Bergantung kepada sejauh mana setiap pelajar tu dia betul-betul teliti dari segi pengkelasan perkataan. Boleh? Ada soalan tak? Setakat ni. Maksud Ustaz hanya Ustaz nilai juga pada sudut individu Ustaz. Betul lah. Kenapa? Saya dah ada banyak pengalaman. Ada seorang orang tu dia kerja kumpulan, tapi dia tak buat pun kerja tu. Tapi tiba-tiba dapat makan sama. Ada yang mengadu kat saya, Ustaz. Dia PM kat saya, ni bukan guru awak ni. Maksud saya yang batch yang lepas-lepas. Dia PM saya, Ustaz, kami kerja kumpulan, tapi yang betul-betul buat kerja 2-3 orang je. Orang lain cuma menumpang je. So saya fikir macam mana nak buat? Kita nak bagi markah yang sepatutnya kepada mereka yang struggle buat benda tu. Dia cari betul-betul, dia guna Google, dia cari, dia bersekam mata, memang dia betul-betul buat. Tapi orang lain tu tak buat, santai je, dia tumpang je dalam grup tu. Tapi dia copy paste orang lain tu, dia buat cita-cita cuma markah sama.
Ada yang mengadukan saya. So bagi saya cuba nak berlaku adil. Siapa yang buat part dia tu, sebab tu saya minta setiap kumpulan agihkan pencarian tu mengikut kumpulan, kan? Cara beritahu, asingkan. Okey? Asingkan. Tapi kalau kumpulan tu dia jenis tak apa, Ustaz, saya ni sayang ahli kelas saya. Dia tak buat kerja pun saya redha lah. Itu terpulang. Okey? Dia ada sesuatu dia yang buat, orang lain tu just tukang type ke, tukang susun ke, dia cari maklumat. Itu bagi saya itu kumpulan masing-masing yang buat persembahan tu, yang susun tu. Boleh jadi apa-apa pun setiap individu tu dia mungkin dapat markah yang berbeza daripada orang lain berdasarkan bagaimana kumpulan tersebut agihkan tugasan tu berdasarkan adik kumpulan. Sebab itulah ada satu markah format persembahan. Saya boleh nampak kumpulan mana yang betul-betul bagi tugasan kepada kawan dia, okey, ataupun tidak. Ataupun yang jenis low ranger dia, tak kisahlah dia, aku dah hantar ni, aku dapat makan aku, orang lain tak dapat makan, itu pulang lah. Itu nanti saya akan tengok corak persembahan kumpulan masing-masing. Ada yang buat seorang tu cincai je lah, tulisan pun tak seragam lah. Saya boleh cakap, ni kalau yang ni memang emas dia punya persembahan dia. Okey? Itu untuk ZO 30 Melangkah. Ustaz, Ya, saya. maknanya dekat template tu nanti setiap kalau ada buat pembahagian setiap orang kan, kena bagi tahu ke nama setiap orang yang buat. Kan dah nampak tak? Kalau kumpulan yang bagi tu dia pun dah tahu apa dia kena buat. Jadi kat depan tu mungkin ada list nama kan. List nama, nombor metrik, list nama ahli kumpulan, dan satu petak lagi dia beritahu muka surat ni siapa yang buat, ataupun ayat ni kepada ayat ni siapa yang buat. So nombor 2 daripada ayat ni siapa yang buat. Ada sesuatu mungkin dia buat pair, maknanya daripada ayat ni kepada ayat ni 2 orang yang buat. Tak apa. Saya serah kepada kumpulan bagaimana disusun tu. Boleh tak? Faham Boleh tak? Faham. Okay. Saya rasa dah jelas macam mana gerak kerja kumpulan ni. Ada soalan lain? Setakat ni okey ke? Jelas tak? Okay, alright. Saya cuba nak raih semua orang ni. Tahu 90 orang dalam grup ni macam-macam ragam ada, macam-macam PL ada So saya nak tengok macam mana pelajar BAS ni dia boleh berinteraksi secara berkumpulan, dia kerja solo dan sebagainya, dan tu saya cuba nilai lah seadil yang mungkin Baik. Tapi markah dia tak lagi daripada apa yang ada dalam rubrik ni. Pelajar boleh baca. Kalau dia rasa dia nak skor 2 markah je, dia buat je yang saya beritahu ni untuk kolom nombor 2 ni. Kalau dia rasa aku nak skor markah tinggi lah, dia ambil baik dengan yang sangat baik. Cuba dia menepati apa yang saya dah listkan kriteria untuk dapat baik, sangat baik. Okay. So yang penting hantar. Siapa hantar insya-Allah dia dapat markah antara 1-2. Kalau siapa tak hantar memang dia dapat kosong lah, sebab saya tak tahu markah apa yang sepatutnya sebagai pelajar yang tak hantar tugasan. Okay, yang hantar confirm dia dapat markah. Sama ada markah sikit, markah banyak je lah. Okay, itu untuk CLO 2. Okay, baik. Seterusnya, saya akan pergi pada CLO 3. Ini untuk video. Okay. Saya minta pelajar buat infografik kan. Dia buat macam persembahan dalam bentuk poster, betul ke? Kan? Ringkasan kan? Betul Ustaz, infografik. Baik, infografik. Okay. So infografik tu terpulang lah. Mungkin dia setiap orang ada satu infografik. Semua tu dia mungkin dia buat dalam bentuk sketch. Infografik tu terpulang dia nak lakar dengan tangan ke, dia kemahiran nak lukis guna peta buih dan sebagainya tu dia bebas. Saya tak nak rigid pelajar tu mentang-mentang infografik kena buat menggunakan software dan sebagainya. Itu terpulang ikut apa nak kata, kreativiti pelajar masing-masing. Setengah tu mungkin dia tak mahir sangat nak guna infografik komputer. Dia smart dari segi lakaran tangan dia, boleh, tak ada masalah. Okay. Yang penting dia buat dalam bentuk infografik ataupun kata dan sebagainya. Okay. Dia nak guna PowerPoint ke, dia nak guna apa, nak guna Word saja ke dan sebagainya, terpulang. Okay. Ataupun dia nak buat dalam bentuk dia nak guna apa tu,
Prezi kan, ada pernah dengar Prezi kan? Dia nak benda PowerPoint ke, itu terpulang. Okay, disusun balik mengikut infografik tu. Okay. Jadi infografik pun lebih kurang sama saja tugasan 2 tadi, cuma yang ni dia hanya pindahkan dalam bentuk infografik. Dia pun makan saja, iaitu kena pasti, dia kena pasti elemen mana yang dia nak buat dalam infografik tu. Contoh dia nak ambil daripada tugasan dia tu, dia nak ambil iklan ibdal, so dia buat satu infografik tentang iklan ibdal. Ataupun dia nak ambil 2 tajuk, dia nak iklan ibdal dengan nasab, contoh dia buat. Okay, yang tu pun boleh saya nak suruh pelajar buat dalam bentuk 2 orang ke, satu tajuk, tak kisah. Yang ni agak linear sikit lah markah 20 ni. Okay, cuma setiap orang tu kalau dia buat poster tu, tulis nama dia. Jadi mungkin pemarkah dia tu agak linear sikit lah. Okay, mungkin dia buat berpasangan. Sebab saya faham bila nak lukis ni makan masa banyak. Kalau masing-masing buat individu, mungkin seorang tu pandai guna grafik, dan seorang tu pandai menaip kan. Dia seorang tu memang dia tu lemah nak guna infografik, so dia mungkin boleh bekerjasama. Daripada 8 topik tu mungkin dia ambil 2 topik saja ke, daripada hasil pencarian dia dibenarkan. Okay? Ataupun masing-masing nak buat masing-masing, tu terpulang kepada kumpulan masing-masing. Okay? Jadi yang pasti letak nama dekat infografik masing-masing. Boleh Jelas? Boleh Ustaz, jelas. Sebab tu untuk tugasan 2 ni, awak tengok kena pasti penerangan sistematik, membina hubungan baik dan format persembahan. Dia tak macam rubrik yang kedua, yang pertama tadi. Rubrik pertama tadi memang fokus kepada topik dengan subtopik. Yang ni lebih kepada persembahan. Seperti saya kata, tugasan penjelasan pembetangan, pengkelasan perkataan Arab. Jadi maksudnya dia kena pasti tajuk yang dia nak ambil. Daripada 8 tajuk yang belajar tu, mungkin ambil 2 je, mungkin ambil 3 je. Kemudian dia petera secara sistematik. Berdasarkan pencerahan kami jumpa ini. Dia pun dia buat dalam bentuk gambar rajah. So membina hubungan baik tadilah, mungkin dia buat dalam bentuk berpasangan. Dia bercakap bergile-gile, dia buat satu grup, dia buat macam sesi forum. Itu pulang. Itu saya tengok kreativiti grup masing-masing lah. Ataupun dia tak nak, Ustaz saya nak buat berasingan, kita pulang. Jadi yang penting setiap orang kena beritahu kan, ada berapa minit bercakap, maksimum antara 6 minit berapa minit saya beritahu itu. Ada yang saya ada dalam grup, setiap orang kena bercakap berapa minit. Okay. Kemudian format persembahan ni, tadilah grafik, infografik tu cantik tak? Color dia jelas ke, tulisan macam mana dan sebagainya. Itu dia hantar nanti. Okey, boleh Ada soalan? Jelas ke? Bimbang sangat kalau tanya. Jelas Ustaz. Macam Jelas Ustaz. macam takut-takut je belajar sebab apa ni? Debar ke? Okey. So benda ni, tugasan ni, rubrik ni saya dah sedia dekat klip. Sekejap saya share sekejap. Harap-harap klip ni boleh tengok, boleh nampak kot. Ni klip. Share. Tak nampak sekejap. Okey, hari ni saya cuba terlupa. Nanti isi kehadiran kehadiran isi. Kejap, saya tunjukkan pilih. Sekejap. Itu. Kenapa tak nampak? Okey gini, siapa yang boleh share? Ada tak pelajar yang buka klip sekarang ni? Saya boleh share Ustaz. Okey, tolong saya share. Tolong saya share klip. Siapa?
Alif ke? Siapa? Lokman ke? Terus share. Alif Okay, Alif. Okay, Alif. Pergi minggu sebelah, Alif. Minggu sebelah. Tu okey. Nampak tu? Sebelum tu, Alif, jangan klik lagi. Okey, sekarang ni saya bagi ruang setiap kumpulan mungkin dia nak buat perbincangan. Dia nak tunjuk dekat forum tu hasil kerja masing-masing ke, saya benarkan dia. Tak siap lagi tu, tukar saya tak tahu. Pelajar mungkin dia nak tunjuk kawan dia macam mana dia buat ke, dia nak sesi perbincangan, mungkin masing-masing nak tunjuk ataupun nak minta bantuan kawan-kawan dia. Jadi saya sediakan satu forum. Okey, cuba klik tu Alif, forum perbincangan kumpulan 4B, rubrik set 2. Okey, klik itu. Okey. Kemudian sesi perbincangan bersama ahli kumpulan. So, dekat forum ni saya beri satu ruang kepada pelajar untuk apa-apa dia nak share buku yang dicari ke, dia nak tolong kawan dia kena pasti elemen dan sebagainya, dia boleh buat dekat sini, add new discussion. Dia boleh bincang kat sini. Saya tahu dia boleh bincang dekat Telegram, saya tahu dia boleh bincang dekat grup WhatsApp dan sebagainya, tapi pelajar boleh guna forum ni untuk buat sesi perbincangan. Ataupun kat sini dia nak bincang buku yang dia pernah jumpa, ataupun dia nak share kawan dia link yang dia cari dalam internet. Mungkin kawan dia tu ada masalah nak cari topik ni, contoh dia kan. Dia boleh guna discussion ni. Okey, cuba klik tu Alif. Sila klik di sini. Yang tu, yang atas tu. Sila klik di sini. Bukan. Tu, yang warna kuning tu. Bawa tu, saya klik. Bila klik situ, okey, ini rubrik yang saya tulis tadi. Saya sediakan rubrik. Okey, yang ni tadi Okey, back balik tadi. Back balik dekat situ tadi. Okay, cuba klik dekat add new discussion topic tu. Dah klik tu klik yang tu. Okey, yang tu tulis subjek apa? Tajuk. Tulis bersama tak apa. Perbincangan kumpulan awak ada kumpulan kan? Kumpulan apa? Kumpulan A ke setiap ada nama kumpulan kan? Setiap awak ni. Kan? Dah bagi kumpulan-kumpulan kan? Kumpulan apa 4A1 4A4B1, 4B2 gitu kan? Betul tak? Okey. Betul. Jadi subjek tu letak perbincangan 4B1. Okey, lepas tu setiap orang tulis message. Okey, grup ni bebas, perbincangan tu bebas. Tak perlu bahasa skema lah. Awak nak guna ayat biasa-biasa pun boleh situ. Okey, nanti saya akan pantau grup mana yang dah buat perbincangan di sini. Dia nak share buku. Contohlah Alif grup yang kita dengan Afif. Afif, aku ada jumpa buku ni satu dekat internet. Ambil link ni. Tak, dia pun share dekat sini. Okay, Taufik jawab. Okey, terima kasih Alif. Aku pun ada jumpa satu buku ni. Contohlah okey. Dia pun share kat sini. Jadi saya akan pantau. Oh, maksudnya Alif dengan ni dah kongsi ni. Afif kongsi ni. Kalau perbincangan tu boleh dibuat di sini. Apa tujuan dia? Saya boleh pantau apa yang pelajar tu bincang, apa pelajar ni ada masalah kat mana. Kalau saya ada peluang nak betulkan, saya betulkan kat situ juga. Saya boleh komen kat sini. Okey, Alif, yang awak beritahu pada Afif ni salah ni. Ini yang betul. Buku ni bagus. Okey, kat mana saya boleh dapatkan buku ni? Mungkin apa yang awak berjumpa tu saya pun boleh kongsi sama ilmu. Oh, ni buku yang saya tak pernah jumpa ni. Saya akan interrupt sama dalam sesi perbincangan ni. Boleh jadi saya sediakan platform ni untuk pelajar berkongsi maklumat, berkongsi bahan dan sebagainya. Jadi setiap kumpulan akan ada topik yang subjek yang berbeza, kumpulan masing-masing. Jadi orang lain jangan masuk kumpulan orang lain pula. Melainkan kumpulan lain tu nak minta izin. Boleh tak nak guna buku ni? Jadi awak share lah sesama awak. Jangan kedekut buku. Sebab tajuk berbeza kan? Sebab topik berbeza, juzuk berbeza. Jadi masing-masing mungkin grup lain dia jumpa buku tu, aku pun boleh guna buku ni. Dia akan cari dia guna buku yang kawan dia jumpa tu. Okey? Jadi saya sengaja gunakan platform ni untuk pelajar tu berbincang di sini. Okey. Okey, back balik Alif. Pergi yang CL2.
Okey, CO3, sorry. Baik balik. Satu lagi, ni. Yang ni bincang untuk yang infografik tadi. Tadi CO2 ni CO3. Okey, yang ni dia nak share infografik yang dibuat ke mungkin yang orang lain tu nak tiru kau guna software apa ni so dia boleh bincang kat situ. Okey, jadi saya sediakan forum ni untuk belajar buat discussion dalam klip. Saya akan pantau, mungkin kat sini saya bagi markah bonus untuk format persembahan, untuk markah untuk kerja kumpulan yang dekat CLO 3 tu kan ada markah dia tu kan. Kat sini mungkin saya boleh nilai, bagus group ni aktif, group ni buat sesi perbincangan di format persembahan dan sebagainya. Saya akan jadikan ini satu platform untuk saya beri markah bonus ke markah tambahan kepada kumpulan yang berkenaan. Jadi forum ni saya buka sampai minggu ke-12, 13 yang pelajar boleh manfaatkan forum ni. Boleh Jelas? Jelas Ustaz. Ini salah satu cara lah kita belajar. Bila dah musim online ni, masing-masing pelajar dah jadi ananiah dah. Masing-masing duduk berasingan dah dekat rumah masing-masing. Jadi dah macam aku kau. Jadi saya rasa forum ni sesuai untuk saya tengok ada sesi perbincangan tak antara grup masing-masing. Okey. Jadi setiap tajuk tu ahli kumpulan akan masuk forum daripada kumpulan masing-masing dia. Jadi saya akan nampak grup ni bagus ni, ada sesi perbincangan. Banyak forum dia bercakap dalam kumpulan tu. Cuba tengok dari segi persembahan untuk markah yang format persembahan kumpulan dia lah. Okey. Jadi rubrik pun saya dah sedia kat sini. Okey, saya rasa dah setengah jam ni. Jadi sesuai sangat, baki setengah jam lagi. Belajar gunakan masa yang ada ni untuk buat forum dekat klip tu. Gunakan perbincangan di situ. Okey, maknanya dua-dua grup tu boleh guna mana-mana CLO lah. Dia nak masuk kepada dulu. Mungkin dia kata kita bincang yang CLO 2 dulu lah. Dia bincang CLO 2 dulu. Ataupun grup tu tak nak kita bincang CLO 3 dulu lah. Kita pulang. So mana-mana tu pulang boleh klik mana-mana forum yang dia nak guna. Okey. Rasa kalau saya punya idea itu sajalah untuk hari ni. Ada tanya tak? Ustaz, Ya saya. boleh simpulkan sikit lagi tak yang berkaitan infografik? Masih kurang jelas. Okey, apa yang tak jelas tu? Apa tanya tadi? Siapa tanya tu? Izzuddin. Izzuddin, apa yang Izzuddin? Berkenaan isi kandungan yang perlu ada dalam infografik tu, maknanya merangkumi pada semua hasil dapatan daripada semua tajuk yang kita Merangkumi buat semua mulai tugas satu ke ataupun satu tajuk saja. Terpulang. Awak nak pilih satu tajuk ke? Saya faham tajuk banyak kan. Infografik tu dia punya size kan tak banyak kan. So boleh pilih. Yang penting kat sini lah saya nak tengok awak bercakap. Markah untuk pembentangan lebih kepada sesi pembentangan. CLO yang 2 tu lebih kepada bentuk penulisan, betul tak? Awak kumpul, awak type dan awak hantar dalam bentuk tugasan. Infografik tu saya nilai dari segi persembahan, percakapan, pembentangan. Yang tempoh 5 minit saya tahu memang tak logik, awak akan explain semua sekali tak. Awak pilih mana-mana yang yang menonjol dalam penemuan tugasan satu tu. Faham tak Uzudin? Oh, maknanya pilih yang kita tertarik lah ataupun Ya, betul Uzudin. Ya. Betul. Tugasan infografik tu fokus dia adalah kepada kreativiti infografik, macam mana awak susun infografik tu. Saya faham bukan semua maklumat awak kena isi, jadi padat, tak perlu. Awak pilih-pilih je mana yang awak rasa ini penting ni, yang ni menarik ni, nak tunjuk Ustaz Azli ni. Ini wow factor ni yang rasa nak tonjol kat sini. Awak boleh letak. Jadi tugasan CLO 3 tu, yang infografik tu lebih kepada kreativiti pelajar tu dan juga kepetahan dia bentang ayat. Dia buat pembentangan dalam bahasa Arab. Faham Zudin? Faham Ustaz, jelas. Ambil satu juzuk je, jangan ambil semua. Ambil semua memang tak muat lah dalam infografik tu. Ambil yang awak rasa awak rasa So, kalau saya confused dengan sebab tugasan satu kan merangkumi
semua tajuk Ya, tetap kecuali Masdar dengan apa wakaf kan Ustaz. betul. Jadi infografik tu kayaknya pilih lah tajuk yang menarik. Ya, betul. Itu Okey. atas kreativiti masing-masing. Mungkin kumpulan tu rasa nak masuk 4 tajuk lah. Dia pun buat 4 tajuk, 5 tajuk. Seorang ambil tajuk ni, seorang ambil tajuk ni, seorang ambil tajuk ni kan. So dia buat infografi. Contoh Ali dia buat tajuk ni, dia pun buat satu kotak. Yang buat satu bulatan dan sebagainya. Mungkin diguna slide yang berikutnya. Itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Dan saya pasti memang dalam satu page infografik tu tak akan muat semua. Awak nak sumbat semua tu memang tak muat lah kan. Awak ambil mana-mana yang rasa nak tonjol keunikan ataupun penemuan yang rasa nak share lah ke kawan-kawan mungkin tak jumpa, tak tahu ni, kan, boleh dipersilakan, tak ada masalah. Kalau semua tajuk tu kita masukkan dalam infografik, cuma kita ambil beberapa saja yang Boleh. boleh. Kita tengok kreativiti. Kat situ saya tengok dekat tugasan 2 saya akan fokus pada kreativiti, persembahan dan cara awak nak cakap. Bukannya poin-poin yang awak jumpa banyak-banyak tu. Sebab tu awak tengok dekat rubrik tu, dia tak ada topik, subtopik kan, betul tak? Dia ada kita check balik dekat rubrik slide 3 tu. Dia lebih kepada persembahan. Dia bukan kepada konten. Konten pada tugasan 1. Faham Zudin? Faham Ustaz, jelas. Terima kasih. Tengok dari segi corak warna dia ke. Ada seorang pelajar tu saya pernah jumpa, background hitam tau, tulisan warna biru, lepas tu kotak dia pula warna coklat. Mana nampak tak menarik, tengok insya-Allah tak menariknya kan. Kalau tu dia dapat matching colour dan sebagainya tu, cantik. Kemungkinan kalau ada poster yang terbaik tu saya akan snap, saya akan share dekat saya punya Facebook ke, dekat mana-mana hasil kerja tugasan pelajar ni. Dan kemungkinan mana-mana kumpulan yang terbaik ni pensyarah boleh bagi CJ tau. Bagi CJ dan dia iktiraf sebagai konten persembahan pelajar tu. Silap gaya saya boleh buat masuk dalam pertandingan di peringkat universiti dan sebagainya. Itu pernah dibuat. Pernah dibuat oleh pensyarah. Okey. Dia kumpul semua tugasan pelajar yang terbaik dan dia boleh share dalam satu platform lah, kita panggil pertandingan inovasi pengajaran. Itu bergantung pada sejauh mana apa nak kata baiknya tugasan pelajar dari segi infografi. Okey? Kita tengok kelas 4B, 4A ni ada tak yang mereka yang boleh buat tugasan yang betul-betul power, kan? Saya akan pilih, saya akan tengok macam mana yang terbaik. Okey, boleh? Soalan? Kenapa seria dia, macam takut dia masing-masing. Dulu ada juga yang buka video, yang ni langsung terbuka video langsung ni semua orang ni. Kejut kot saya buat tunjuk rubrik ni. Ustaz nak tanya, Boleh. dengar tak suara saya? Boleh. Okey, kalau untuk video kan kita explain semua tajuk macam setiap member, setiap ahli ambil satu tajuk dan explain secara ringkas lah. Boleh. Berdasarkan semua tajuk tu kira okey lah kan. Tapi tajuk Ila dengan Ida je kot share sebab dia banyak. Okey kan gitu? Okey, tengok dulu sebenarnya okey tak okey tu kan. Cuba apa kena fikir jugalah kan, setiap orang cakap 5 minit, saya rasa dia nak terang daripada awal ke ataupun dia nak ambil satu bahagian daripada penemuan tugasan dia ke. Nampak tak? Kat situ dah saya nak tengok. Kalau nak terang daripada awal sampai akhir, macam dalam buku tu, sempat ke 5 minit seorang? Kan banyak kan? So mungkin dia boleh ambil satu elemen yang dia buat tugas satu tu, kat mana dia rasa macam menarik untuk dia kongsi. Faham Lily? Oh okey, faham. Maksudnya macam ni lah Ustaz kan. Kalau kita ambil contoh saya explain tajuk tasghir, lepas tu saya cakap je lah syarat tasghir, lepas tu wazan yang ada dalam tasghir, lepas tu bagi contoh. Kira macam tu okey ke? Macam tu pun okey, boleh. Okey tak okey ni saya tengok macam mana nanti infografi awak dan cara awak explain. Nampak tak? Faham. Mungkin juga maksudnya okey, tapi bila awak terang dalam video
macam tak okey je cakap ni, contoh kan, cakap pun macam takut je, tapi kalau dia cakap bersemangatnya dengan gaya bahasa, intonasi, jadi menarik lah. Kalau bahan tu menarik tapi cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, at-tasrih huwa bla 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 bla, syurutuhu bla 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 bla, tu tak menarik lah kan. Tapi kalau at-tasrih qala dia buat kan okey, bagus ni, petahnya bercakap. Tapi kalau at-tasrih cakap pun macam orang macam sakit mulut je, macam demam je, tu tak menarik lah tu. Okey, boleh Lali? Boleh Ustaz. Kiranya kan hari tu Ustaz kata seluruh ya Allah, total satu kumpulan 12 minit kan. Jadi kalau 6 orang tu 2 minit seorang limit. Gitu okey. Boleh. Ada seorang kumpulan tu dia nak buat dalam bentuk macam 6 orang tu, dia nak buat dalam bentuk forum. Seorang jadi pengacara, seorang tu jadi panel 1, panel 2, panel 3. Okey, contoh Siti, okey, boleh terangkan apa yang awak nak kongsi tentang infografi awak. Okey, cakap infografi ni. Boleh. Dia nak buat cara macam baca berita contoh. Boleh, terpulang pada kepulauan masing-masing. Faham? Maknanya 2 minit seorang tu memang tak banyak pun, tapi dia manfaatkan 2 minit tu. Tak payah Ismi Muhammad contoh gini kan, Rakon Talabi, tak perlu dah, terus masuk je. Terus je masuk point. 2 minit je kan? 2-3 minit je. 2 minit kan sampai 3 minit saya rasa kot kan. Tu maksimum 3 minit ataupun 4 minit boleh lah setiap orang cakap tu. Tapi tak perlulah dia terangkan nama saya, nombor matrik saya tinggal di mana. Tu tak payah intro banyak-banyak, tak perlu. Terus je point. Allah cakap apa. Okay? Sebab setiap orang tu dah ada dekat kertas dia kan. Dia punya bawah tu buat nama dengan nama matrik. Saya tahu ni nama ni. Boleh? Ali? Okay, Boleh Ustaz. Okey. Saya takut macam dia orang ni macam terkejut je ni. Macam tak pernah buat perbetangan je. Sempat kan. Okey. Pernah buat Ustaz, cuma bimbang betul. Allah, tak ada masalah je, takut sangat, simple je. Dengan saya okey, tak ada masalah. Cuma tinggi makan tinggi rendah je. InsyaAllah semua lulus, tak ada masalah. Yang penting hantar dan buat. Nak tengok sejauh mana pelajar ni berani bercakap, kreativiti dia, tu je. Boleh okey, soalan lain? Ada ke dekat mesej tak baca? Dan slow Ustaz, okey tak apa. Saya faham. Okey? Ada soalan? Hello? Okey. Kalau tak ada ni, saya rasa saya berhenti kat sini dulu. Saya beri ruang untuk grup nak bincang ke, nak set up masa berjumpa ke dan sebagainya. Okey, boleh bersurai ke? Ada soalan? Boleh. Tak ada dah Ustaz. Ada Okey, Alia Zahia ada? Ada soalan Alia? Saja saya sebut ni, saya random je ni. Ke tak ada? Ni Nur Akilah ada ke? Ustaz nak tanya, Boleh? quiz bila? Kuis bila? Macam tak baca kat Telegram je ni Alif. Ustaz yang Sudah. Ahad. Ah. Ahad ni Tu tahu pun tanya lagi Alif. Dia bentuk kepastian Ustaz. Tak apa. Saja saya test je tu. Mana kau awak tahu hak tu, maknanya awak baca lah kat grup tu. Betul? Betul Ustaz. Tak kau tak tanya soalan macam tu saja. Ustaz nak soalan boleh tak? Tanya gitu. Tanya tarik, saya dah beritahu kat Telegram kan? Betul Alif? Betul Ustaz. Okey, hari Ahad dia saya gurau je Alif. Pukul 2 1 jam je. Harap-harap mereka tu semua masuk hari Ahad tu Saya dah set siapa yang masuk pukul 2.30 maksudnya. Pukul 3.30 dia dah habis, dah jawab. Okey, boleh? Ustaz, Saya. berapa soalan kuis
Berapa soalan? 20 soalan. Untuk 10 markah. Ya. Baik Ustaz. Okey. Lagi? Siapa yang pandai hack komputer tu, dia boleh hack kot soalan kat klik tu. Okey. Soalan tu dah ada dekat klik tu, cuma tak nampak lah kan. Saya tak boleh buka sebab tak sampai masa lagi. Dan nak buka tu dia perlu password. Nanti saya akan beri password pada hari Ahad nanti. Tak ada password, tak ada jawab. Okey lagi? Semua soalan tentang masdar. Siapa yang buat ulang kaji tentang link saya bagi kat YouTube, tadribat semua tu, insya-Allah dia dapat jawab dengan baik soalan saya. Okey. Tak ada soalan ke? Okey Ustaz, semua objektif kan Ustaz? Ya, alif ABCD je. Okey. Yang pasti akan pelajar boleh jawab. Tak ada yang hantar kosong. Cuma tak tahu betul salah je lah. Kan? Okey. Betul. Alright. Saya random je. Hafizah okey ke? Hafizah? Okey. Okey. Zaid? Ahmad Zaid ada? Ada Ustaz. Okey. Siapa lagi nak tembak kat sini list nama ni. Arifatul Hanan ada? Ada Ustaz. Ada. Okay, baik. Siapa lagi? Afifah Wuliah ada? Oh, disuruh ikut abjad Syarifah Zahratul Ain ada? Ada Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okay, sajalah saya sebut nama orang macam mana rupa saya tak tahu lagi ni. Tengoklah saya depan boleh jumpa kot. Okey, wallahu alam. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, kita boleh berhenti kat sini. Video nanti siapa Lokman Lokman nanti share dekat grup Okey. Sebab nanti pun 4A pun konten sama juga. Saya dah buat forum tu, saya akan terang nantilah seperti kelas 4A nanti. Jadi sama juga. Okey, kalau tak ada apa-apa kita berhenti kat sini. Jangan lupa isi kehadiran. Kena klik. Saya check ada yang tak isi. Saya rasa macam ada yang kena kena halang peperiksaan akhir nanti ikut yang banyak tak isi tu. So saya check dulu. Siapa yang tak banyak yang banyak isi tu. Okey, kalau gitu naktafi bihadza qad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sanataqi usbu' qadim. Quiz wa murajaah di mawdu' azunnu at-tasghir at-ta'jub wa tafdil. Nanti kita buat murajaah nanti kat dua tajuk. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey Lokman, jangan lupa share link dekat grup nanti. Okey. Boleh bersurah Syukran Ustaz. Ya, Fuad. Ustaz.